Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dan murid-murid, apa khabar semua? Okey, cikgu harap kamu dalam keadaan sihat dan masih lagi bersemangat untuk terus belajar di rumah. Okey? Untuk belajar di rumah subjek matematik tingkatan 2 bersama cikgu. Okey. Baik, pada minggu lepas cikgu dah terangkan tentang subtopik 1.1 iaitu tajuk pola. Okey, pada minggu ini kita teruskan lagi dengan subtopik seterusnya 1.2 iaitu jujukan. Baik, ingat lagi tak apa yang dimaksudkan dengan pola? Okey. Pola ialah suatu urutan corak bagi satu urutan nombor. Okey. Cikgu nak ucapkan tahniah dan syabas kepada murid yang telah menghantar jawapan kepada cikgu untuk cikgu semak. Okey, cikgu harap mana yang ada cikgu minta buat pembetulan, kamu dah siapkan pembetulan. Okey, supaya kita boleh teruskan lagi dengan subtopik seterusnya. Ini iaitu 1.2. Okey, apa itu jujukan? Kita tengok dulu. Mengenal pasti pola dalam urutan nombor dan corak. Jujukan dan pola ni tak ada beza. Dia saling berkait. Ada jujukan, adalah pola. Ada pola, adalah jujukan nombor tu. Okey, kita tengok kat sini kita ada dua aktiviti. Okey, dia bagi sini bilangan dan juga corak. Okey, aktiviti 1, kita tengok kat sini. Urutan nombor yang diberi adalah 1, 3, 5. Okey, dalam matematik kita ada 4 operasi utama iaitu tambah, okey, darab, tolak dan juga bahagi. Baik, sekarang ni kita lihat. Bilangan yang diberi urutan nombor ni adalah tertib bernaik, makin bertambah. 1 ke 3, 3 ke 5. Okey, kita tengok pada corak juga. Corak ni mulanya 1 sisi 4. Kemudian coraknya bertambah 3. Coraknya menjadi 5. Kalau kita perhatikan kat sini, daripada corak sisi 4 yang pertama, dia bertambah lagi 2 sisi kat sini. 2 sisi 4 lagi kat sini. Jadi kat sini betul tak bilangan dia, pola dia? 1 tambah 2 akan dapat 3. Kalau tertib menaik, dia sama ada operasi tambah ataupun operasi darab. Okey. Kalau darab, kita buat 1 darab 3. 3 ke 5 kita tak boleh cakap darab. 3 darab berapa pula dapat 5? Tak boleh kan? Jadi logiknya kat sini kita gunakan operasi tambah. Tambah 2 juga kat sini. Kenapa tambah 2? Daripada 3 sisi 4 di sini, asalnya di sini. Okay, kita tambah lagi 2. Sebab tu kita dapat 5 sisi 4. 1, 3, 5. Polanya adalah menambah 2 kepada nombor sebelumnya. Jadi 5 ke 2 kita perlu tambah lagi 2 juga. Kemudian seterusnya pun kita perlu tambahkan lagi 2. Okey. Jadi apa dia urutan nombor seterusnya di sini? 5 tambah 2. Kita akan dapat 7. Okey. 7. Kemudian 7 tambah 2 kita akan dapat 9. Baik, sini 7. Jadi kita buat sisi 4 ni 7, sini 9. Okey, nampak tak? Polanya apa? Menambah 2 kepada nombor sebelumnya. Seterusnya aktiviti yang kedua. Okey, sekarang kita tengok dulu urutan nombor yang diberi. 18, 15, 12. Baik, perhatikan ini adalah tertib menurun. Kalau tertib menurun, dia sama ada operasi tolak ataupun bahagi. Okey, kita nak tentukan dulu. Apa pola 18 ke 15 ni? Dan juga 15 ke 12. Okey, saya dah kata tadi sama ada operasi tolak atau bahagi. Kalau kita ambil operasi bahagi, 18 bahagi berapa pula dapat 15? Okey, mustahil di situ. Jadi dia mesti operasi tolak lah. Jadi dua pilihan saja. 18 tolak berapa dapat 15? 18 tolak 3. 15 tolak 3. Nampak kat situ?
Pola di sini adalah menolak 3 daripada nombor sebelumnya. Sebab tu kita akan dapat 12 tolak 3 akan dapat 9. Okey. Kemudian 9 tolak 3 lagi kita akan dapat 6. Nampak tak? Pola dia, nombor dia semua sama. Tolak 3, tolak 3, tolak 3, tolak 3. Okey, kalau berbeza, itu bukan pola. Dia tak ada pola kat situ. Pola ni mesti sama. Okey. Beza antara setiap nombor ni mesti sama. Tolak 3, tolak 3. Semua mesti tolak 3. Okey. Kalau atas ni tadi semua mesti tambah 2. Okey. Jadi kat sini, kita akan dapat 9 titik-titik biru tu dan juga 6 titik-titik biru tu. Okey, jelas di sini. Okey, bilangan dan juga corak. Ni urutan nombor, ni polanya. Kita tentukan pola yang awal ni, barulah kita dapat lukiskan corak seterusnya. Begitu juga dengan nombor ni. Kita tentukan pola nombor ni, barulah kita boleh tentukan nombor seterusnya. Senang saja. Okey, boleh saya nak cikgu nak kamu salin ni. Baik, seterusnya kita lihat daripada dua aktiviti sebelumnya, susunan corak seterusnya boleh ditentukan dengan mengikut corak sebelumnya. Okey, betul lah tadi. Okey, dalam satu jujukan tu kita nak tahu jujukan seterusnya, nombor seterusnya atau corak seterusnya, kita boleh tentukan ikut corak sebelumnya. Biasanya soalan dia akan bagi 3 corak awal sebelumnya ataupun 3 nombor sebelumnya supaya kita boleh tentukan apa pola bagi corak atau nombor tersebut. Okey. Suatu jujukan nombor atau objek yang mengikut pola ini disebut sebagai jujukan. Jadi itulah jujukan. Apa itu jujukan? Jujukan ialah suatu set nombor. Okay, dia bagi suatu set nombor atau objek yang disusun mengikut pola. Okay, set nombor disusun mengikut pola. Okay, set nombor itulah kita panggil sebagai jujukan. Okay. Contoh 1. Okay, salin ya. Contoh 1. Contoh 1, tentukan sama ada urutan nombor berikut suatu jujukan atau bukan. Okey, dia bagi suatu urutan nombor. Contoh saya bagi kat sini 5, 6, negatif 8, 11 dan juga negatif 5. Okey, urutan nombor ni kita kena tentukan. Dia adalah jujukan atau bukan. Okey, bila kita lihat, okay, nak tengok jujukan atau bukan. Okay, nak tentukan dia jujukan atau bukan, kita kena tengok dulu polanya. Okay, tengok dulu pola bagi urutan nombor ini. Okay, tengok 5 ke 6. Di sini kita perlu tambah 1. Okay, 6 ke negatif 8. Apa perlu kita buat? Tolak dengan 14. 8 ke 11 pula, kita perlu tambah 19. Okay. 11 ke negatif 5, kita perlu tolak 16. Baik, cuba kamu perhatikan. Pola di atas ini tidak sama. Ada tambah 1, ada tolak 14, ada tambah 19, ada tolak 16. Jadi dekat sini, urutan nombor ini kita tak boleh katakan dia sebagai jujukan. Kerana apa? Kerana polanya tiada. Tiada pola. Kita tak boleh nak cakap menambah 1 kemudian menolak 14. Tak ada. Pola ni dia hanya satu saja. Sama ada menambah ke, menolak ke, nombor apa. Tapi kalau dah serabut macam ni, dah terang dan nyata dia tiada pola. Bila tiada pola, maka urutan nombor ini bukan jujukan. Okey. Kalau soalan beri macam ini, dia suruh tentukan
nombor ini adalah jujukan ataupun tidak, kamu nyatakan dulu ada pola ataupun tidak. Polanya tiada. Jadi urutan nombor ini bukan jujukan. Baik, seterusnya. Katakan urutan nombor dia tadi 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43. Pada slide yang lepas, saya dah terangkan bahawa operasi asas kita ada tambah, tolak, darab, bahagi. Okey. Urutan ni kita tengok ia adalah tertib menaik. Kalau tertib menaik, sama ada operasi darab atau tambah. Okey. Kalau kita tengok, kalau kita ambil operasi darab, 1 darab 8, betullah 8. 8 darab 8 adakah 15? 15 darab 8 adakah 22? Okey. Memang tak boleh. Tapi kita kena ingat, kita ada lagi satu operasi tambah. Jangan serta-merta kamu buat darab, kamu kata, oh ini bukan pola. Tak ada. Operasi darab tak ada. Tak boleh. Jadi kita cuba pula operasi tambah. Okey. 1 ke 8, kita boleh buat tambah 7. 8 ke 15 pun tambah 7. 15 ke 22 pun tambah 7. Nampak tak? Kat sini semua menambahkan dengan 7. Okey. Saya stop sini. Sama juga sini pun tambah 7. Jadi di sini polanya adalah menambah 7 kepada nombor sebelumnya. Okey. Maka urutan nombor ini ialah jujukan. Kenapa jujukan? Kerana polanya sama, iaitu 7. Yang ini bukan jujukan kerana apa? Kerana tiada pola. Ini tiada pola. Okey. Boleh jelas? Boleh faham? Boleh salin. Okey. Ini baru contoh 1. Kita lihat seterusnya. Contoh 2. Lengkapkan jujukan nombor berikut. Kali ni, dia bagi nombor, kamu kena lengkapkan jujukan nombor berdasarkan pola. Okey, polanya kamu kena cari sendiri. Contoh, 5, 25, apa ni 0, 625, 00. Ni, 40 ni kena lengkapkan. Apa jujukan nombor berikut? Okey, saya dah kata tadi untuk tentukan jujukan, kita kena tentukan pola bagi nombor ni. Dia biasanya akan bagi 2 atau 3 nombor. Yang ni dia bagi 3 nombor kan? Okey, kita boleh perhatikan. Sini 5, 25, 625. Ini adalah operasi tertib menaik. Bila tertib menaik, dia sama ada tambah atau darab. Okey, kita ambil katakan operasi tambah. 5 ke 25, 5 tambah 20. Bila 5 tambah 20, sini pun kena tambah 20. Contoh, 25 tambah 20 akan dapat 45. 45 tambah 20, adakah 625? Tak kan? Dah jadi 65. Tapi ni 625. Jadi tak bolehlah kita gunakan operasi tambah. Kita pergi ke operasi darab. 5 darab berapa dapat 25? Kita akan dapat 5 darab 5 akan dapat 25. Okey. Sama juga 25 darab 5 akan dapat 125. Okey, kita cuba pula betul atau tidak. 125 darab 5 dapat berapa? Cuba kira. Guna kalkulator lah, banyak nombor ni. Okey, 125 darab 5 betul dapat 625. Okey. Jadi kat sini, di sini polanya adalah mendarab 5. Boleh tak kamu tentukan nombor yang di tempat kosong ni? Dah senang lah sebab kamu dah tahu polanya. Jadi kamu darabkanlah dengan 5 darab 5. Dapatlah jawapan seterusnya. Okey, jelas? Bila dia suruh lengkapkan jujukan, tentukan polanya dulu.
operasi tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi ke, dengan nombor berapa. Kemudian baru kamu boleh lengkapkan. Okey, ini contoh 2. Seterusnya kita pergi kepada contoh 3. Lengkapkan jujukan berikut berdasarkan pola yang diberikan. Okey, untuk soalan bagi contoh 3 ni, dia dah bagi pola polanya ni. Membahagi nombor sebelumnya dengan 2. Dia dah bagi polanya, kamu kena bahagi nombor sebelumnya dengan 2. Jadi mudahlah. Dia dah bagi pola, kamu kira je lah 704 bahagi 2. Dapat berapa? Kotak-kotak bawah ni. 704 bahagi 2 dapat 352. Bahagi 2 lagi. Dapat 176. Ni. Bahagi je lah 2. Dia dah bagi pola contoh 3 ni. Bahagi lagi 2. Boleh Ni bahagi 2. Okey. Bahagi lagi 2. Bahagi 2 bahagi 2. Akhirnya akan dapat 22. Ni pun bahagi 2. Semua ni kena bahagikan dengan 2. Boleh? Okey. Okey, salinkan contoh 2, contoh 3 ni. Kemudian okey, latihan. Okey, cikgu ada pesan kepada kamu supaya beli modul matematik di koperasi kan? Okey, modul matematik tu kita akan gunakan bila kita dah habis satu bab. Dan habis satu bab satu, baru kita buat latihan dalam modul tu. Okey. Untuk latihan untuk subtopik, kamu salin latihan yang cikgu berikan ini. Okey. Ikut standard pelajaran ni, 1.21, 1.22. Salin ni. Salin latihan. Cikgu bagi 3 soalan di sini. Okey. Ada 3 soalan kat sini. 3 soalan ni, soalan 1 kamu lihat semula contoh 1 yang cikgu terangkan. Soalan 2 lihat contoh 2 seperti tadi yang cikgu terangkan. Soalan 3 contoh 3 yang tadi cikgu terangkan. Senang je. Tentukan sama ada urutan nombor berikut suatu jujukan atau bukan. Ingat lagi kan tadi contoh 1 cikgu bagi, macam mana nak tahu dia jujukan ataupun tidak? Kamu kena kira pola ni. Tentukan pola dia. Kalau polanya sama, ada polanya, okey, barulah boleh kamu tentukan dia jujukan ataupun tidak. Ikut contoh 1 cara jawab. Kemudian soalan 2 ni lengkapkan jujukan nombor berikut. Okey, tengok contoh 2 tadi cikgu dah ada terangkan. Kita kena tentukan juga pola dia dulu. Baru kita boleh lengkapkan jujukan ni. 1, 4, 7, 10 ni tertib menaik ni. Tertib menaik, kita ada operasi tambah, tolak, darab, bahagi. Kalau tertib menaik, sama ada operasi darab ataupun tambah. 1 ke 4 tambah 3. 4 ke 7 tambah. Macam mana pula tu? 4 ke 7 tambah 3. Sama jugalah, tambah 3 kan? Jadi, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Bolehlah lengkapkan ni. Senang je ni. Okey, ni dalam perpuluhan. Mencabar sikit lah. Perpuluhan, tengok yang ni. 0.15, 0.19 ni pun tertib menaik. Operasi tambah ataupun darab. Okey, yang ni tertib menurun. Menurun sama ada operasi menolak ataupun membahagi. Tentukanlah. Kamu tentukan. Lengkapkan, okey. Kemudian yang ketiga, lengkapkan jujukan berikut berdasarkan pola yang diberikan. Yang ni dia senang lah. Dia dah bagi pola pun. Okey, pola dah bagi, kamu lengkapkanlah menambah 8 kepada nombor sebelumnya. 6 tambah 8 berapa? Dapat sini tambah 8, tambah 8, tambah 8. Mendarab nombor sebelumnya dengan 4. Darablah 2 darab 4 berapa? Sini dapat sini darab berapa? Darab 4 dapat berapa? Senang je ni. Okey. Dia yang penting kamu ada usaha. Nak buat ataupun tidak. Okey. Dah tonton video cikgu ni, dah tonton pengajaran cikgu ni, kena buat. Okey, buat, salin nota, salin latihan. Kemudian ambil gambar jawapan kamu tu, snapkan gambar, hantar ke WhatsApp cikgu.
Okey, nanti cikgu akan semak, bagi masa pada cikgu untuk semak. Sebab bukan kamu seorang je yang hantar ni. Cikgu ada ajar kelas lain lah, bertubi-tubi WhatsApp dah sampai ni nak menanda ni. Okey, jadi cikgu akan tanda. Jadi kamu harap bersabar. Okey? Okey. Itu saja. Dan cikgu harap kamu buat seperti apa yang cikgu pesan tadi. Saya harap kamu faham tentang 1.2 ini jujukan. Okey? Okey, kita akan belajar subtopik seterusnya pada video akan datang. 1.3 subtopik akhir, pola dan jujukan. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.